Assalamualaikum. Kami daripada kumpulan 4 iaitu Extraordinary akan membentangkan tajuk mengenai sejarah pengiklanan Samsung. Kumpulan kami terdiri daripada 8 orang iaitu Farah, Ain, Amira, Augie, Anis Syamini, Alia, Nurina dan juga Afif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Afif bin Muhammad Yusof daripada kumpulan Extraordinary ataupun kumpulan 4. Tugasan saya adalah untuk menerangkan secara umum tentang syarikat Samsung. Baik, syarikat Samsung diasaskan oleh Lee Byung-chul yang berasal dari Korea Selatan dan ditubuhkan pada tahun 1938. Baik, syarikat Samsung merupakan sebuah syarikat multinasional. Itu seperti yang kita tahu, syarikat multinasional merupakan sebuah syarikat yang memiliki cawangan di luar negara ataupun di seluruh dunia. Baik, syarikat Samsung turut menceburi berbagai bidang lain seperti pemprosesan makanan, pakaian, insurans, keselamatan dan jualan runcit. Okey. Seperti kita dapat tengok, kedudukan syarikat Samsung pada hari ini, ia merupakan sebuah jenama yang mampu memberi impak kepada ekonomi dunia. Baik, seterusnya, pecahan 4 kumpulan perniagaan selepas kematian Lee Byung-chul pada tahun 1970. Baik, perpecahan ini berlaku bukanlah atas faktor perselisihan faham dan sebagainya, namun perpecahan ini berlaku adalah untuk memfokuskan bidang berdasarkan syarikat-syarikat tersebut, perpecahan tersebut. Baik, seperti syarikat Hansul, kita dapat lihat dia lebih memfokuskan kepada bioteknologi, chemical, teknologi IT, perkakasan elektronik dan pembuatan kertas. Baik, seterusnya Shinsegae merupakan sebuah department store yang terletak di Korea Selatan. Dan yang terakhir adalah CJ Group, yang mana CJ Group berfokus kepada food and beverage. Seperti yang kita tahu, syarikat Samsung turut menjalankan aktiviti perniagaan berasaskan makanan seperti penapisan gula, mi buatan sendiri dan pengeluaran ikan kering. Baik, segala usaha yang telah dilakukan oleh syarikat Samsung berjaya menjadikan Samsung sebagai sebuah jenama yang dikenali di seluruh dunia. Pada hari ini, kita dapat tengok syarikat Samsung ini merupakan sebuah syarikat gergasi yang mampu memberi impak kepada ekonomi dunia. Baik, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Afif. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Augie Nuri Fatini binti Sulaiman. Nombor metrik A176545 akan meneruskan pembentangan bagi bahagian latar belakang 2 Samsung. Samsung merupakan syarikat cabur terbesar di Korea Selatan. Ibu jabat Samsung terletak di Samsung Town, Korea Selatan. Nama Samsung adalah berasal dari perkataan Korea Hanja yang bermaksud 3 star atau 3 bintang. Perkataan 3 itu bawa maksud sesuatu yang besar dan berkuasa, dan star pula bawa maksud berkekalan. Namun begitu, terdapat juga sumber yang menyatakan bahawa syarikat itu telah menerima nama Samsung sebagai penghormatan kepada 3 anak lelaki bongga. Seluruhnya syarikat ini melakukan pelbagai jenis perniagaan dan kebanyakannya berada di bawah jenama Samsung. Perniagaan yang terpenting bagi Samsung Group adalah Samsung Electronics, Samsung Heavy Industry, Samsung Engineering dan Samsung CNT. Selain itu, perniagaan lain yang diceburi oleh Samsung Group juga ialah Samsung Life Insurance dan Samsung Everland. Di samping itu, Samsung juga merupakan salah satu perniagaan terbesar di Korea yang menghasilkan hampir 1/5 daripada jumlah ekspor negara, dengan tumpuan utama dalam industri elektronik, industri berat, pembinaan dan pertahanan. Samsung juga mempunyai kilang yang terbesar di dunia. Ibu pejabat Samsung beroperasi di kompleks khas yang dikenali sebagai Bandar Digital. Kawasan keseluruhan Bandar Digital ini melintasi daerah dan mempunyai keluasan hampir 250 kali ganda saiz padang bola. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.
Assalamualaikum dan hai. Nama saya Alia. Saya dan rakan saya Amira akan menerangkan sedikit tentang sejarah periklanan produk Samsung. Jadi pertama sekali pada tahun 1980-an di mana zaman Samsung telah memfokuskan barangan mereka kepada alatan elektrik dan elektronik, Samsung telah mengiklankan secara bertulis dan secara bergambar di surat khabar dan televisyen. Samsung juga telah menggunakan slogan Human Tech di mana manusia dan teknologi sebagai slogan mereka pada ketika itu. Seterusnya berikut merupakan iklan pada tahun 1990-an. Ketika ini Samsung ingin mengiklankan produk mereka iaitu telefon bimbit tanpa wayar. Jadi kita dapat lihat antara empat iklan ni mereka tunjuk uniknya produk mereka di mana telefon bimbit tanpa wayar boleh dibawa ke mana-mana sahaja. Mereka menggunakan gambar yang telefon bimbit yang ada sayap dan satu lagi iklan di mana seorang lelaki walaupun berada di puncak gunung masih boleh menggunakan telefon bimbit untuk menghubungi orang yang tersayang. Next adalah merupakan satu klip iklan video pada tahun 1990-an. 龙腾可怜的，奥巴尼，这还有妈，难住，형태야 충성! 어머니, 사랑한다! 엄마도 사랑한다. 마음까지 이어지는 디지털 세상, 또 하나의 가족, 삼성 디지털. Pada tahun 2002 di mana iklan Samsung berada di billboard di kota asing. Ini menunjukkan bahawa jenama Samsung telah bersedia untuk menjadi jenama antarabangsa. Dan pada tahun 2006 mereka telah mengembangkan produk mereka dengan mengiklankan jenama mereka dengan memberikan sponsorship kepada pemain bola sepak. Pada tahun 2008 dia telah menggunakan artis atau model Kim Yuna sebagai brand ambassador mereka. Pada kemuncak tahun 2012, Samsung telah menjadi jenama yang terbesar yang telah memberikan sponsorship di Olimpik London 2012. Mereka telah melibatkan ramai artis yang terkenal di seluruh dunia seperti Lee Seung Gi, Amitabh Bachchan, John Legend dan ramai lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Amira Syafiqah binti Baharudin. Nombor matrik saya A188350. Saya akan membentangkan tentang sejarah periklanan bagi Samsung bermula tahun 2013 sehingga sekarang. Okey, pada tahun 2013, Samsung membuat satu video pendek yang berdurasi selama 30 saat yang mempromosikan Samsung Star. Di sini terdapat satu contoh video dari Indonesia yang memaparkan mengenai iklan tersebut. HP baru. Ini smartphone. Lapar nih. Bentar ya. Foto dulu. Nanti di like ya. Samsung Galaxy Star, gak pakai mahal. Pada tahun 2017, Samsung membuat iklan bersempena Hari Kemerdekaan. Iklan tersebut tentang kebanggaan dalam kepelbagaian yang terdiri daripada pelbagai kaum. Tujuan Samsung membuat iklan ini adalah untuk menarik minat masyarakat daripada pelbagai kaum dan tidak fokus terhadap satu kaum sahaja. Pada tahun 2018 pula, Samsung mengiklankan Galaxy S9 di Burj Khalifa sebagai papan iklan raksasa sebagai daya tarikan kepada pelancong dan penduduk tempatan. Pada tahun 2019 pula, Samsung menjadi papan iklan yang terbesar di dunia. Ketika Samsung mempromosikan papan iklan di tengah-tengah bandar, Samsung terus maju hingga mencapai rekod sebanyak 28.1%. Pada tahun 2019, Samsung meletakkan papan iklan di jalan raya. Ini menyebabkan kesan yang positif kepada Samsung. Seterusnya, pada tahun 2020, Samsung telah membuat kerjasama bersama BTS dengan melancarkan Samsung Galaxy S20 Plus. Ini dapat menarik minat para remaja untuk membeli produk ini. Pada tahun 2021, papan iklan Samsung Galaxy S21 diletakkan di kawasan beli belah di Seoul supaya orang ramai dapat melihatnya. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya, rakan saya akan
sokongan dan kritikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Anisha Mimi binti Ahmad Zainuddin A1751117 akan membentangkan tentang pandangan atau kritikan telefon pintar Samsung. Yang pertama, Samsung mempunyai teknologi yang canggih iaitu penggunaan panel layar Dynamic AMOLED 2x yang mendapat skor A+ daripada display matte. Kelebihan teknologi ini ialah menghasilkan paparan beresolusi tinggi, ketajaman lebih tinggi dan ketepatan warna yang sebenar. Selain itu, kadar cahaya biru juga rendah yang dapat mengurangkan kerosakan mata iaitu Eye Comfort Certification. Ia juga dilengkapi dengan HDR10+ sehingga dapat menampilkan gambar yang lebih jelas dan lebih real. Sistem bunyi juga menampilkan teknologi Dolby Surround daripada syarikat AKG yang kini dimiliki oleh Samsung. Samsung juga dilengkapi dengan prosesor Exynos 9611 iaitu model prosesor buatan Samsung yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2019. Prosesor ini dilengkapi dengan teknologi AI yang berupaya menjejak wajah secara realistik. Sistem keselamatan yang lebih kukuh menerusi pengecaman wajah dan emoji 3 dimensi. Ia juga dilengkapi dengan teknologi MFCA, ASPC dan AFPC. Teknologi multi-sample anti-aliasing mampu menghasilkan detail yang lebih tinggi, manakala Adaptive Scalable Texture Compression dan Arm Frame Buffer Compression mampu melakukan rendering grafik lebih efisien dengan mengurangi penggunaan bandwidth memori. Teknologi ini sangat berpengaruh ketika digunakan bermain game di samping memiliki respon time 83.4 ms. Telefon pintar Samsung kalis air, habuk dan tahan lama. Ia diperbuat daripada kaca lebih keras, Corning Gorilla Glass filter dan armor aluminium dan dilengkapi juga dengan teknologi sweeper yang dapat mengangkis habuk dan partikel kecil. Di samping itu, Samsung juga mempunyai telefon pintar dengan pengecas tanpa wire serta pantas. Banyak kelebihan yang dapat diperolehi daripada teknologi ini iaitu jimat masa dan wang, mudah dan senang dibawa serta lebih kondusif. Seterusnya, Samsung mempunyai telefon pintar lipat premium yang dilengkapi dengan rangkaian 5G. Seperti yang semua tahu, 5G memiliki kelajuan yang lebih pantas serta boleh menampung Wi-Fi 6E. Kelebihan yang ada pada telefon pintar lipat ini ialah peranti lipat pertama dilengkapi S Pen yang dapat digunakan untuk menulis atau melukis pada skrin. Kemampuan menahan lipatannya ialah sehingga 200,000 kali. Ia juga dilengkapi dengan flat mode iaitu mengambil gambar atau video dengan pantas dari skrin luar tanpa perlu membuka telefon. Peranti ini boleh buka banyak aplikasi dalam satu masa iaitu multitasking. Assalamualaikum, nama saya Nur Farah Arina binti Muhammad Ihsan bernombor menajuk A1759919 dan saya akan membentangkan strategi pemasaran. Dari segi keterbukaan, Samsung telah menggunakan sistem terbuka atau dikenali sebagai open system iaitu Android. Kepelbagaian, produk Samsung telah dipelbagaikan daripada elektronik kepada perkakas rumah seperti televisyen atau ECS, tetapi Samsung tiada perisian atau perkhidmatan seperti jenama Apple. Dari segi persaingannya pula adalah persaingan utama Samsung ialah pembekal kos yang lebih rendah seperti jenama Huawei dan juga Oppo. Bagi daya saing pula, kelebihan daya saing yang terletak pada Samsung ialah pada pengeluarannya secara besar-besaran dan juga kosnya yang rendah. Bagi social media presence, Samsung telah berada di pelbagai saluran media sosial seperti di halaman YouTube, Twitter dan Facebook untuk Samsung Mobile, Samsung TV dan banyak lagi. Samsung juga telah berhubung dengan aplikasi dan platform utama untuk menyasarkan target audiensnya dengan pelbagai kempen sosial. Sebagai contoh, Samsung India telah melancarkan kempen televisyen dan digital di seluruh negara yang mempamerkan inisiatifnya untuk membawa perkhidmatan pelanggan ke depan pintu pelanggan di kawasan luar bandar. Ini adalah berkonsepkan oleh Shell India dan filem kempen itu dipanggil sebagai Samsung Cares. Iklan yang dipanggil sebagai Samsung Cares telah mendapat sambutan hangat di media sosial dengan video YouTube-nya telah meraih lebih daripada 64 juta tontonan pada masa ini.
Bagi penglibatan pelanggan, Samsung telah melancarkan kempennya sendiri iaitu dipanggil sebagai Incredible Art Piece, dan kempen ini telah direka bentuk secara nyata untuk mempromosikan gaya pen Galaxy Note. Kempen ini sendiri telah menjadi entry buku dunia Guinness iaitu dipanggil sebagai Guinness World Book Entry dengan rekod bilangan maksimum artis yang bekerja pada satu karya seni. Ini telah membuktikan Samsung telah menekankan dan mengiklankan ciri-cirinya dengan lebih menarik dan juga jelas. Apa yang lebih menarik dari segi entertainment iaitu dalam pemasaran, Samsung telah mengutamakan unsur entertainment yang lengkap kerana Samsung percaya dengan nilainya seorang selebriti atau golongan yang mempunyai pengikut yang ramai untuk meningkatkan pemasaran yang lebih menarik. Sebagai contoh, Samsung telah memastikan produknya berada di hadapan dan di tengah pentas Oscar. Telah berjuta-juta penonton melihat hos Ellen DeGeneres mengambil selfie dengan bintang tetamu menggunakan telefon pintar Samsung. Selain itu juga, jenama itu juga telah bekerjasama dengan ikon muzik terkenal iaitu Jay-Z untuk album Magna Carta Holy Grail dan telah bekerjasama dengan Usher untuk penempatan produk dalam video muzik Looking for Myself. Secara kesimpulannya, Samsung telah berjaya mengekalkan nilai yang bagus serta nilai entertainment yang berkesan. Dan juga Samsung telah menggunakan strategi yang berkesan dan berjaya dengan menggunakan strategi dalam penurunan harga yang lebih efektif serta menjadikannya lebih mampu milik dan boleh dimiliki oleh pelanggan di seluruh dunia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Ain Nadira Azmi binti Azmi bernombor matrik A174839. Saya akan menerangkan pandangan terhadap produk Samsung iaitu harga yang berpatutan. Seperti anda tahu, Apple dan Samsung bersaing sesama sendiri bagi menguasai pasaran telefon bimbit dunia yang sebelum ini dikuasai oleh Nokia. Apple kelihatan seperti berada di depan apabila berjaya melancarkan iPhone pada tahun 2007 yang terus mendapat permintaan tinggi. Walau bagaimanapun, telefon pintar yang dikeluarkan oleh Apple sangat mahal harganya. Malah telefon pintar itu hanya dipakai oleh golongan ada-ada saja. Samsung nampak peluang ini dan orang ramai sebenarnya sudah mula tertarik dengan telefon bimbit yang memiliki skrin sesentuh. Maka dengan itu, Samsung mengeluarkan model Champ dan Corby dengan harga yang sangat murah. Tindakan ini secara tidak langsung bakal mengganggu permintaan terhadap iPhone. Samsung tidak terhenti di situ saja, mereka mula mengeluarkan model Galaxy bagi melawan penguasaan Apple. Sedikit demi sedikit, Apple mula terganggu dengan tindakan agresif Samsung. Hal ini ditambah lagi dengan Samsung yang begitu cepat mengeluarkan model baru dengan teknologi terkini tetapi agak sedikit murah berbanding Apple. Senang cerita, permintaan terhadap telefon pintar Samsung meningkat kerana harga yang murah. Saya akan berikan contoh yang lebih mudah untuk anda fahami. Katakanlah anda buka Shopee hari ini dan ingin membeli telefon. Anda pun scroll dan temui produk yang anda mahukan. Tetapi masalahnya sekarang, seller A jual telefon berharga 300, manakala seller B jual telefon berharga 500. Secara logiknya, anda akan memilih harga yang lebih murah. Tetapi sebelum itu, anda akan lihat berapakah angka telefon yang terjual antara kedua-dua seller. Pasti angka jualan seller A lagi banyak kerana jual telefon dengan lebih murah. Berapa bulan selepas itu, anda nak beli telefon lagi dan terjumpa seller yang sama. Apa yang membuat anda pelik adalah angka jualan seller B lebih tinggi berbanding seller A. Apabila anda memandang ke harga, barulah anda mengerti bahawa angka jualan seller B meningkat kerana penurunan harga. Senang cerita, turun naik sesebuah produk juga akan ditentukan oleh harga produk lain. Bermakna jika produk anda murah, maka permintaan meningkat dan sama juga seperti sebaliknya. Apa yang boleh saya simpulkan adalah persaingan antara dua jenama akan menentukan produk mana dapat permintaan tinggi. Perang harga inilah sebenarnya yang memberi banyak keuntungan kepada pelanggan khususnya. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahawa jelaslah dengan penghasilan periklanan, sesebuah syarikat itu dapat membuat analisis dan mempertimbangkan keberkesanan produk atau perkhidmatannya dengan lebih mudah dan secara tidak langsung, mereka dapat membuat penyesuaian jika hasil periklanan mereka tidak memuaskan. Selain itu, kesetiaan pelanggan dapat dikekalkan kerana periklanan yang disiarkan secara berulang-ulang dan berterusan dapat mengingatkan pelanggan kepada sesebuah jenama tersebut. Akhir sekali, penghasilan periklanan ini juga dapat meningkatkan daya saing secara positif dalam industri yang sama. Contohnya, dalam industri telefon ini di mana seperti yang kita ketahui, terdapat banyak jenama-jenama yang bersaing di pentas yang sama. Namun apa yang membezakan mereka ialah dari segi teknologi setiap produk tersebut dan bagaimana
mana mereka ingin menyebarkan tentang keunikan dan kecanggihan produk mereka, tidak lain dan tidak bukan ialah melalui periklanan. Itu sahaja daripada saya, Nurina Munirah, A1742661 dan ahli kumpulan kami. Sekian, terima kasih.